So saya yakin sahabat-sahabat sekalian, insyaAllah RM20 ni boleh pejam mata kan, kita sedekahkan kepada tabung penyelidikan kita juga. Okay. Untuk geran YTRG, geran penyelidik muda berbakat, untuk bidang sains sosial, untuk bidang sains dan teknologi, amount yang dia bagi RM50,000. Memang saya, waktu saya, dia tak ada tau dalam form tersebut. Semasa saya tahun 2020, dia tak ada apply pun berapa, dia punya vote tu berapa. So saya just masukkan dia RM50,000, memang saya ambil yang semaksimum mungkin, shilling ring sampai yang habis. Saya memang masukkan RM50,000, Alhamdulillah saya memang dapat RM50,000. Dia tak ada reject ke pun apa, cuma dia tolak RM2,500, itu lebih ke arah untuk management punya fee dia lah. So kiranya RM50,000 saya dapat semua. Untuk bidang sains sosial tidak melebihi RM30,000 bagi tempoh 2 tahun. Sebab masa saya dapat tu saya memang isi penuh RM50,000 dan dia tak ada argue pun dalam email tersebut untuk buat pemotongan macam sebelum ni FRGS. Kalau kita apply sebelum ni, kalau contohnya RM100,000, nanti kan ada komen daripada panel, ini kena potong, vote ini kena kurangkan. Tapi untuk geran ini yang pengalaman saya lah tahun lepas, dia tak ada buat pemotongan. So dia ambil bulat-bulat vote yang kita letakkan berapa. Okay, so pada saya untuk sains dan teknologi RM50,000 memadai, cukup. Okay, dan untuk sains sosial, dan saya yakin juga sains sosial untuk nilai RM30,000 juga agak banyak untuk kita buat penyelidikan dalam masa tempoh 2 tahun. Okay. Okay, ini adalah vote-vote yang dibagi sama sahaja dengan FRGS, iaitu kita ada vote untuk bayaran untuk pembantu penyelidik. So kalau misalnya pihak kawan-kawan sekalian, kita bila kita ada geran, sekarang kita masalah nak cari, yang saya alami masalah nak cari pelajar postgrad, iaitu pelajar master. Contohnya pelajar master, sebab apa dia akan consider, sebab kita tahu macam my PhD, my master zaman dahulu ada, tapi sekarang ni di zaman keadaan ekonomi kita agak terjejas sedikit disebabkan oleh pandemik ini. Jadinya kerajaan bukan mansur, dia hold dulu seketika tak selesai my PhD, my master. So jadinya dengan adanya geran-geran macam ni, kita boleh attract tau pelajar kita untuk sambung master sebab dah ada duit. Okay, kat sini saya statekan untuk bayaran untuk pembantu penyelidik, untuk master saya statekan dalam standard RM1,300 ke RM1,500. Tengoklah bajet, ada orang boleh achieve sampai ke RM1,800. Masing-masing punya strategi lah tu macam mana. Ada orang dia buat RM1,100, so mungkin lebih ke arah dia punya vote bekalan dan bahan penyelidikan. So bergantung kepada perancangan masing-masing. So dia ada juga perjalanan, penginapan dan pengangkutan. Let's say kita nak buat penyelidikan tu yang ada melibatkan Universiti Shah Alam. So kita bolehlah gunakan vote tersebut, sewaan, bekalan dan bahan penyelidikan, baik pulih, perkhidmatan ikhtisas, aksesori dan peralatan. So ini sama sahaja dengan geran MUHI. So saya rasa dan saya yakin pihak rakan-rakan sekalian lagi mahir juga berkaitan peraturan kewangan tersebut. Okay. Okay. Untuk peraturan permohonan masa tahun 2021 berbeza sedikit dengan tahun 2020 waktu saya apply. Saya sharekan pengalaman saya. Masa saya apply, saya perlu nominate nama saya sendiri. Saya perlu calonkan diri saya. Saya lah cara saya calonkan diri saya kepada pihak PTJ setelah disokong oleh kita punya Profesor Dr. Mazida dan disokong oleh kita punya Timbalan Rektor HCA. Baru saya hantar ke pihak Sekretariat RMC Shah Alam. So nanti dia akan shortlistedkan kita. Dia akan shortlistedkan, saya hari tu hantar, saya tak pasti berapa orang, tapi dia dah shortlistedkan dalam 60 orang untuk satu Malaysia UiTM, satu UiTM. Kat situ dia minta kita dalam email tersebut, dia request, dia beritahu nama saya telah disenaraikan pendek untuk geran tersebut dan minta untuk saya hantar proposal menggunakan sistem iPro to you. Tapi untuk tahun 2021 dia buat serentak. Dia tak ada buat tapisan dulu, terus serentak. So dia kata borang pencalonan boleh diperolehi di laman sesawang TNCPI, saya akan tunjukkan selepas ini. Okey, lepas tu di dalam iPro to you juga
kita perlu ada kita punya proposal. So nanti saya akan ajar juga kepada rakan-rakan sekalian macam mana menggunakan sistem iPro2U. Untuk sistem geran dalam UiTM, untuk pengetahuan semua sekalian, pihak UiTM telah menubuhkan sistem iPro2U. Kat situlah geran-geran dalam UiTM kita boleh tengok geran apa yang dikeluarkan, contohnya Lestari ke, kita boleh apa lagi, geran untuk penyeliaan siswaza. Okay. So iPro2U ni cara nak register dia simple saja. Masukkan sahaja kita punya staff ID dengan IC. So type sahaja seperti yang ini, https://ipro2u.uitm.edu.my. Okay. So sekarang saya nak tunjukkan kepada rakan-rakan sekalian untuk borang pencalonan yang saya akan sharekan bagaimana cara nak isi. Okay, borang ini yang agak penting. Okay. So ini merupakan borang pencalonan geran penyelidik muda berbakat. Kiranya rakan-rakan boleh pergi ke website yang saya bagi tadi dalam slide untuk download borang tersebut. Okay, borang ini. Okay, ini adalah arahan dia, Ketua PTJ dikendaki mengisi borang untuk geran penyelidik muda berbakat, tapi takkan kita nak suruh perfector kita yang isikan pula kan, jadinya kita lah isi sendiri. Okay, jadinya dah hantar semua ini, kita perlu dia tak update ni, dia suruh hantar ke ni, sepatutnya kita boleh borang ini akan kita attach sekali di dalam iPro2U system. Okay, sebab bila dalam iPro2U bila rakan-rakan sekalian dah register, dah masuk, akan kat situ dia akan minta borang pencalonan ni untuk attach sebagai appendix. Okay. So ini bukti-bukti peribadi calon. Kat sini saya letaklah gambar saya. Okay, gambar kita, gambar yang profesional lah sikit. Okay, nama, tarikh, tempat, nombor pekerja, jawatan, tarikh latihan, tarikh sah jawatan. Kelulusan akademik ini kita listkan lah kita punya degree di mana, kita punya master, PhD kita di mana. Okay. And also your H index corpus. So H index corpus, masa saya apply H index corpus saya 6. Okay, ngam-ngam syarat saya 6. Tahun ni baru naik sikit 7. Okay. Kalau saya apply tahun ni saya tak layak lah nak apply. Alhamdulillah rezeki saya dapat. Okay. So ini adalah senarai geran sebagai ketua penyelidik. Minta boleh pihak rakan-rakan sekalian buat dalam table pun okey jugalah. Okey, berapa jumlah kita, nama tajuk, kategori geran, tarikh mula tamat dan berapa amount yang kita dapat untuk geran yang kita jadikan sebagai ketua penyelidik. Semua ini perlu ada bukti ya, perlu ada bukti. So H index corpus ni kita dapatkan buktinya di Scopus website. Okay. Untuk kalau geran penyelidik, kita boleh dapatkan buktinya di IRMIS system. Okay, di sistem IRMIS. So saya yakin pihak rakan-rakan sekalian mahir menggunakan IRMIS, sistem IRMIS. Kat situ dia akan listkan nama-nama geran kita dan juga kita sebagai ketua penyelidik ataupun member. Kat situ sangat detail. So saya just print out sahaja. Print screen sahaja daripada sistem IRMIS dan saya lampirkan, attachkan sebagai appendix. Okay. Ini senarai jurnal sebagai penulis utama atau corresponding author untuk 5 tahun terkini. Syarat dia kena WAS ataupun Scopus. So memang penting lah sekarang ni buat penerbitan memang kita kena fokus Scopus dengan WAS lah. Kita punya KPI baru pun sekarang memang kena syarat pun Scopus. Okay. Okay, yang ini pula saya tak adalah bagi berapa banyak paper saya publish, banyak sangat, jadinya saya just listkan sahaja. Okay, saya listkan sahaja. Ataupun lagi nak nampak bukti tu dah okay, mungkin kita boleh print screen sikit, kita ambil dekat Prisma, sistem Prisma. Ini adalah bilangan pelajar, ijazah sarjana berapa orang, ijazah kedoktoran. Yang ini tidak perlu lampirkan kita sebagai appendix. Okey, ini adalah senarai jaringan kerjasama dengan salah satu top 100 university. Okey, jadinya kat sini maybe pihak rakan-rakan sekalian ada buat LOI for example, MOU ataupun MOA
atau LOI lah paling simple, pun boleh kita jadikan sebagai evidence ataupun appendix dalam kita punya application untuk geran YTRG. Okay. So kat sini adalah ulasan sokongan daripada pihak pengurusan. So kat sini akan disokong oleh masa zaman saya disokong oleh Timbalan Rektor HCA, Dr. Sharifah. Lepas Dr. Mazidah dah tengok Dr. Sharifah dah approve, dia akan sokong lagi sekali. Pihak itu kita punya ketua PTJ akan sokong. Okay, so ini adalah senarai semak PTJ. Saya buat H index corpus ni, saya buatlah refer appendix 1, refer appendix 2, refer appendix 3, which is in appendix 1 ni kita lampirkan lah kita punya yang kita dah screen kan, kita dah print screen, kita dah ambil gambar daripada H index website. Okay, macam saya beritahu untuk rekod geran penyelidikan PI pula saya ambil daripada sistem IRMIS. Okay, untuk jaringan kerjasama ni saya lampirkan contohnya surat-surat daripada LOI yang saya pernah buat, MOU ataupun kita ongoing MOU ataupun email, mungkin kita boleh beritahu dari segi kita pernah ada buat conversation email, itu pun kita boleh lampirkan sebagai bukti. Mungkin tag kat situ MOU or LOI ongoing, tengah dalam proses tengah nak buat lah. Okay. So ketiga-tiga bukti ini akan disemak oleh Dr. Rosman dan disokong oleh juga Dr. Rosman di sini. Okay, so ini Dr. Rosman akan semak. So cara dia adalah pergi dulu jumpa Dr. Rosman. Bila Dr. Rosman dah check okay, baru kita refer kepada Dr. Sharifah, kita punya Timbalan Rektor HCA. Bila dah disokong baru kita refer kepada last kali kita punya ketua PTJ, Profesor Dr. Mazidah Putih untuk disokong. So kita perlu menjumpa tiga kita punya Timbalan Rektor dan juga kita punya Rektor untuk menyokong. Itu yang kita kaitkan sebagai dicalonkan. So macam saya cakap tadi, takkanlah Dr. Mazidah, Prof. Mazidah kita nak isikan orang kita, so kita yang kena isi sebab kita yang nak duit tersebut untuk kita punya penyelidikan, kena ada usaha lebih lah. Okay. Cuma saya tak pasti zaman-zaman sekarang ni nak masuk office agak susah, mungkin boleh PM tepi Dr. Sharifah ataupun Dr. Rosman dengan PA tersebelah, kita PM diorang tanya macam mana nak dapatkan sign dengan sokongan daripada kita punya Timbalan Rektor dan juga kita punya Rektor. Okay. So bila ini dah isi semua, masa zaman saya hantar borang ini sahaja. Lepas tu baru dia bagi email, tahniah anda telah shortlisted, sila isi proposal di sistem iPro to you. Tapi tahun 2021 dia tak buat macam tu. Dia buat sekaligus di dalam sistem iPro to you. Okay, dia buat sekaligus dalam sistem iPro to you. Dalam sistem tu ini sebagai one of your appendix juga. Okay, so kita back to balik kita punya slide. Okay, ini adalah borang pencalonan yang saya bagi dalam Word tadi. So rakan-rakan boleh download di website tersebut, di website ini. Tapi tak silap saya, Dr. Nurul ada bagi juga dalam grup PhD. Okay, dalam grup WhatsApp PhD. So kat situ boleh dapat ataupun dalam email. Email tu dia bagi tak silap saya minggu lepas ke 2 minggu lepas. Boleh refer balik email tersebut. Dalam email tersebut pun dia dah bagi lampiran borang pencalonan. Okay. Okay, ini adalah flow diagram grant proposal system, iaitu kita menggunakan untuk internal grant UiTM, pihak UiTM RMC dia come out dengan satu sistem iaitu iPro to you UiTM, di mana untuk semua grant dalam UiTM kita nak apply menggunakan sistem ini. Okay, saya rasa lagi teratur dan lagi kemas lah. Untuk grant YTRG, cara pengisian dia, okay, first pergi ke website yang ini, ipro2u.uitm.edu.my. So dia akan appear macam ini, ipro2u. Okay, so you just enter and try log in using your staff ID and also the password dia adalah kita menggunakan kita punya IC without sempang, right? Without a dash. So just masuk, akan terus keluar kita punya peribadi kita, iaitu kita dari nama penuh kita, nama pekerja kita. Okay, so
bila kita dah submit, dia akan appear grant. So kat sini kita akan masuk grant proposal. Okay, dalam grant proposal kita choose grant. So kat choose grant kat sini untuk tahun yang baru yang minggu lepas dia bagi talk tu ada 6 kan, dia bagi tahu ada 6 grant yang ditawarkan. So kat sini ada 6 lah. Jadi kena careful lah waktu pilih. Kita target sekarang adalah grant penyelidik muda berbakat. Okay, so kat sini grant penyelidik muda berbakat, kita klik di create draft kat sini. So once you click draft kat sini, so kat sini adalah generate information proposal yang you all kena buat. Okay, so kat sini adalah section A, application details, section B, duration of your research. Saya maksimum 2 tahun untuk YTRG. Okay, section C, your team member, please make sure berapa banyak bilangan team member, tidak lebih daripada 6 including ketua penyelidik. Okay, and also research proposal. Research proposal dia sama sahaja dengan FRGS, which is dalam tu you all kena ada executive summary, you all kena ada problem statement, kena ada objective, methodology, flowchart, sama sahaja dengan FRGS. So kalau kita dengar dalam tahun ini, tak silap saya pihak MC ada menjemput Profesor Dr. Ismail Musirin untuk bagi talk how to win FRGS. So boleh applykan ilmu yang kita pelajari dalam talk Prof. Dr. Ismail tu untuk kita applykan dalam YTRG grant kita. So macam they explain, sebab saya tengok cara penerangan Prof. Ismail tu sangat clear. Dia punya slide dia pun saya rasa saya sangat clear, berminat lah saya, memang saya refer. So contohnya executive summary tu dia ajar macam mana part problem statement kena ada, dekat mana kita perlu ada, dalam executive summary kita ada problem statement, kita perlu ada objektif, kita perlu ada methodology, significance of your study. So dia compilekan untuk executive summary. Sama juga tak boleh lebih daripada 300 word. Itu standard lah untuk mana-mana grant untuk executive summary. Okay. So kat situ saya yakin pihak rakan-rakan sekalian kalau ada pernah dengar talk untuk how to win any research grant, so kita boleh apply ke ilmu yang kita dapat, kita try implementkan untuk grant YTRG kita ini. Okay, so and also section E for your research activity, section F your budget, section G your declaration and attachment. So di dalam attachment ini pula you kena lampirkan, tak silap saya you kena lampirkan you punya borang pencalonan. Okay, borang pencalonan yang dalam Word tadi. Yang kedua you punya H index dalam website Scopus, dengan you punya bukti you pernah jadi ketua penyelidik untuk mana-mana grant tu di dalam sistem IRMIS, dan juga collaboration ataupun you ada buat LOI ke, for example MOU ke, ataupun email, rentetan email yang mengatakan you ada buat conversation dengan universiti, contohnya Universiti Teknologi Brunei ataupun Imperial College London ke, so you boleh lampirkan sekali sebagai bukti you akan melaksanakan you punya LOI for example ataupun MOU, maksudnya ada conversation di situ. Itu pun kita boleh kirakan sebagai attachment lah. Kita usaha je, mana tahu pihak UiTM dia ada usaha untuk buat LOI ataupun MOU dengan university top 100 university dekat dunia ni lah. So kita masukkan sebagai attachment, and last is proposal status. Bila result dah tahu baru kita boleh tengok untuk proposal status. So dan juga tak saya attachment ni you all kena buktikan juga, jangan lupa pemotongan gaji untuk TAPIO tu, tabung penyelidikan. Okay, RM20 sebulan. So kita tak pasti sama ada kita dapat ke tak dapat. Kalau macam saya awal-awal tu saya buat 6 bulan dululah, 6 bulan. Jangan buat terus 2 tahun sebab tak pasti dapat ke tak dapat. So bila dah dapat kita tambahlah lagi, renew je, tambah je lagi lepas tu 6 bulan. Okay. So saya sajakan mungkin boleh buat 6 bulan ataupun bergantung kepada pihak rakan-rakan sekalian, kalau ada rezeki lebih nak buat untuk 2 tahun ke 5 tahun pun boleh juga, sebab nanti lepas ni mana-mana syarat internal grant UiTM dia memang minta kita buat pemotongan gaji untuk TAPIO. Okay. So tak silap saya dia juga
contohnya kita ada 3 orang researcher member dalam grup kita pun dia galakkan juga member tersebut buat pemotongan gaji untuk Tapio ni. Jadinya bolehlah kalau dah plan rakan-rakan nak invite sebagai researcher member, suruh mereka buat pemotongan gaji RM20 sahaja, insyaAllah tak menjejakkan sangat duit poket rakan-rakan sekalian. Lagipun niatkan kita untuk kita nak kembangkan lagi untuk bagi, kalau tak ada rezeki kita mungkin boleh bagi peluang kepada rakan-rakan menggunakan duit tersebut untuk diorang punya research. Okay, itulah, jangan berkira sangatlah, insyaAllah lah ada rezeki nanti. Okay, so ini adalah slide ini saya present untuk flow diagram untuk IPO2U system. Okay, so saya rasa simple, tak adalah lama sangat. Seperti dalam mostly kalau kita nak apply memang agak ambil masa. So yang ini IPO2U ni just masukkan you punya ID, password pun guna IC, memang terus dapat login. Okay, terus je, tak perlu tunggu dia aktif ke apa, tak perlu. So sangat simple. Dia punya, dan pada pendapat saya dia punya GUI semua dia pun user friendly, senang sahaja, tak ada masalah. Cuma saya tak pastilah kalau sebab semua geran yang 6 geran yang di-announce oleh pihak RMC tu tarikh tutup dia saya 11 Jun, iaitu tak lama lagi. So saya tak pasti sama ada nanti harap-harap jangan jam sudahlah sistem ni. Setakat yang saya menggunakan sistem ni, alhamdulillah tak ada jam dan semua okey, smooth sahaja. Okey. Okey, ini kita punya keberhasilan penyelidikan. So mesti menerbitkan sekurang-kurangnya 2 jurnal berindeks Q1, Q2 untuk WAS ataupun Scopus dengan penyelidik dari 100 universiti kemuka luar negara sebagai penulis bersama. Sebabnya dalam vote dia ada, kita kena mention kalau untuk bidang saya Q1, Q2 Scopus ni agak mahal dia punya yuran dia. 10,000 pun ada, paling murah 5,000 pun ada, 2,000 pun ada. So kita kena pandailah waktu kita buat bajet tu berapa kita nak letak. So kita dah survey awal-awal, kita nak aim, kalau kita dapat, kita nak aim hantar ke mana. Contohnya kalau macam bidang saya IEEE, okay, dekat sini IEEE punya geran ni 3,000. So letaklah, lebihkan je lah 5,000. Saya selalu, itulah strategi saya bila saya nak buat untuk dari segi bajet. So biar lebih, jangan kurang. Okay, and then penghargaan kepada geran dalam acknowledgement, kalau kita buat paper mesti kita mention penghargaan kepada geran penyelidikan penyelidik muda berbakat dengan jelas dalam setiap penerbitan. So ini perlu ada, saya yakin even geran MOHI pun dia perlu kita letakkan supaya waktu kita nak claim, dia akan tengok dari segi acknowledgement kita tu, kita statekan tak nombor geran kita dan juga nama geran tersebut. Itu standard lah untuk mana-mana research grant. Okay. Okay, the next slide adalah takwim permohonan UiTM 2025 for the research challenge. So I just mentioned before this, RMC dah announce for untuk research challenge there is 6 grant yang kita boleh grab. And then kita try tengok samakanlah kelayakan kita di mana. Okay, kelayakan kita di mana. Macam saya tahun lepas saya mohon juga geran insentif penyeliaan dan juga geran penyelidikan penyelidik muda berbakat, tetapi geran insentif penyelidikan saya tak dapat. Geran penyelidikan penyelidik muda berbakat saya dapat. So mungkin dia akan tengoklah, mungkin dia tak bagi kita dua terus lah, dia bagi salah satu. Sama jugalah macam even though kita apply FRJS, sama ada kita apply FRJS ataupun PRJS, salah satu. Sama jugalah dengan sistem UiTM. Okay. Jadinya boleh tengok, go through tempoh pembukaan dia 31 Mei hingga 11 Jun, iaitu Jumaat ini tarikh tutup. So saya nasihatkan rakan-rakan jangan buat last minute lah, takut nanti sebab dia menggunakan sistem, IPO2U ni sistem, saya takut nanti tiba-tiba dia stuck lancar bila ramai sangat orang hantar. Okay, so jadinya boleh follow kat sini dia punya tarikh masa dia, dan juga boleh contact lah saya dalam email tersebut dia ada inform person in charge untuk kendalikan geran-geran dalaman UiTM. Okay, so ini adalah tarikh akhir penghantaran kertas cadangan. Ini penyediaan kertas cadangan sekarang tengah berlangsung
minggu ini, tarikh dan masa ini, iaitu kita berada di sini, iaitu penyediaan kertas cadangan oleh penyelidik melalui I42U secara manual. Okay, so kawan-kawan sekalian bolehlah terus register I42U. Tapi itu tak saya pun guna Find Portal, tapi itu memang guna Find Portal. Saya dalam masa 24 jam dia dah bagi tahu dah kita punya pemotongan gaji tersebut. Okay, ini tarikh akhir dan waktu minggu ini adalah penilaian oleh panel dalaman. Yang ini penyediaan senarai permohonan mesyuarat muktamad. So kat sini pada insyaAllah pada ujung Jun akan bagi tahulah shortlisted ataupun recipient untuk research challenge yang geran-geran yang diwawarkan oleh pihak UiTM. Okay. Saya rasa sampai itu saja kot saya nak share. Kalau ada apa-apa yang tak clear, mungkin rakan-rakan sekalian boleh contact saya ataupun prefer nak WhatsApp pun boleh. InsyaAllah saya try lah usaha untuk bantu. Terima kasih banyak Dr. Hajar di atas penerangan yang saya kira sangat jelas sekali. Mungkin ada persoalan daripada rakan-rakan kita dalam kita masih ada masa dalam 5 minit lagi. Dalam 10 ke 9 minit lagi. Mungkin ada persoalan daripada rakan-rakan. Contohnya Dr. Huda pun masih lagi boleh apply, bawah lagi lahir. Ramai boleh apply. Saya di Bukit ramai. Betul. Bukit Bersih, lepas tu di KT kita ada Dr. Wan Safra mungkin boleh apply. And then di FPP kita ada Dr. Khairi. Dr. Khairi. And then saya rasa ramai juga lagi. Di Bukit Bersih macam mana Huda? FPP pun ada juga kan Dr. Nurul? Ramai juga pun. Ada. Ramai juga. Dr. Nurul, Dr. Hajar, terima kasih atas info perkongsian yang sangat jelas, bermanfaat ni. Memang bagus sebenarnya. Kita kena mohon sebenarnya kan untuk berani. Cumanya yang index dia tu, H index dia tu, maksudnya ketua penyelidik tu, ketua penyelidik mesti ada H index untuk Scopus 8 ni. Ya, betul. Minimal lah tu. Minimum 8. Ketua penyelidiknya. Ketua penyelidik. Okey, Pak Hajar, macam mana kalau dari segi ahli, ada limit tak berapa orang? And then kriteria dia tu macam mana? Tadi tu salah seorang mesti mentee ya? Okey, sekarang ni kena lantik mentor ke apa tu? Okey. Jadinya untuk keran YTRG ni H index 8 tu adalah ketua penyelidik sahaja. Member tak kisah berapa H index. Okay, clear. And then dia punya member adalah 6 including kita, ketua penyelidik, kita punya mentee dan 4 ni kita boleh pilih lah mana-mana sahabat kita yang kita rasa boleh bekerjasama dengan kita dalam penyelidikan kita. Okey, seorang lagi tu mentee ya? Mentee, syarat dia bukan mentor. Bukan mentee, kita akan jadi mentor. Okey. Kita yang mentor. Untuk kita yang mentor dia nak groom kita ni jadi penyelidik dan juga ketua penyelidik. Dia nak groom kita jadi independent researcher lah. Lepas tu mentee tu kena ada PhD ke ataupun dari segi ahli tu macam mana? Semua kena ada PhD ke ataupun tak ada PhD pun tak apa ke? Macam saya untuk saya dapat 2020 saya tak ambil pun yang PhD, tapi mentee saya macam saya cakap tadi, saya ambil yang ada doctorate sebab saya guna strategi sahabat saya tu apply dia jadi sebagai ketua, saya sebagai mentee. Tapi saya go through RMC, dia tak ada spesifik sama ada mentee tu perlu ada PhD ataupun tidak. Mungkin boleh confirmkan balik dengan pihak sekretariat sebab itu strategi saya lah, planning saya. Memang saya buat macam tu. Saya ambil mentee saya yang ada doctorate sebab saya suruh dia apply jadi ketua, saya jadi mentee dia. Itu saya punya strategi saya lah. Maksudnya at least dapat salah seorang lah masa tu kan. Salah satu dapat lah. Mungkin boleh bincang lah, boleh bincang antara sama-sama. Contohnya Dr. Huda, kalau ada sahabat lain yang ada mentee ke yang bawah 35 tahun, syarat ada 35 tahun ke bawah. Itu je syarat dia. Tak ada mentee tu kena 35. Dia tak ada tetapkan pun ada doktorat ke ataupun tidak.
Okey. Ada lagi ke persoalan? Okay, di Kalau samping bidang, tu kawan-kawan jangan lupa juga isi link kehadiran yang terdapat di ruangan chat. Ya, Dr. Huda. kalau bidang tu mesti semua bidang yang sama Dr. lah. Huda, ada nak tanya ke? Ya. Kalau bidang, Dari segi bidang macam mana aja? Okay, dari segi bidang tu bidang sama. saya prefer kalau boleh bidang yang sama sebab dia pun beritahu syarat dia kena seimbang. Seimbang maksudnya dia akan consider jugalah bidang kita. Contohnya macam saya yang saya buat, gerai yang saya buat ni berkaitan dengan IoT dengan machine learning. So saya memang ambil rakan-rakan saya yang buat machine learning dan juga IoT. Kepakaran dia orang. Kalau boleh dalam tajuk kita buat tu sahabat-sahabat kita pun pernah berkecimpung dengan bidang tersebut. Contoh yang Hajar buat ni IoT kan? Contoh yang Hajar buat ni IoT kan? Ya, betul. Okey, ada lagi ke? Kita ada Dr. Wan Safra. Dr. Wan Safra, Dr. Fatia Muhammad, Fatia Ahmad. Dr. Fatia, Dr. Syukria. Ramai betul. muda. Dr. Syukria. Hotel pun ada, tak silap saya hotel artis kan? boleh ambil, try lah. Ramai. Betul. Perlu apply kot. Saya nak share pengalaman tahun lepas saya hantar 8 proposal. 8 saya hantar, 2 je sangkut. So kita kena usaha lebih lah sebab kita kena kembangkan lagi sebab kita nak duit untuk buat penyelidikan. SNT memang kena ada duit. Kalau tidak susah kita buat. Betul. Kalau tak apply memang tak dapat lah, dan keadaan kita apply tu pun biasanya memang bukan keadaan yang kita selesa ke apa ke. Memang kita akan rushing kan, kita buat correction, semuanya memang memerlukan daya usaha yang lebih lah. Dan biasanya kita dalam keadaan yang kita mungkin kita tak berada dalam comfort zone yang selesa macam orang lain kan masa tu. Kan, mungkin kita tengah struggle searching, memang keadaannya memang macam tu lah bila kita apply grant ni. Tapi kalau kita tak apply langsung memang kita tak akan dapat lah. Bila tak dapat memang sukar lah untuk kita jalankan pendidikan, untuk kita publish paper dan sebagainya, dan untuk kita penuhi kita punya markah MyATP kita sendiri tu. Kan? Dan saya yakin baru-baru ni kan ramai yang muda ni. So kiranya macam semangat. Saya kira mungkin semangat momentum nak apply betul, tu sebab tinggi. baru habis PhD kan. Momentum tu sepatutnya tinggi lah. Masih ada lah. Sepatutnya setiap grant yang keluar tu memang kita cari juga, kita baca syarat-syarat tu kan. Yang mana yang penuhi kita punya kriteria kan. So kita cubalah. Okay. Saya kira mungkin dah tiada lagi persoalan. So mungkin kalau lepas ni kalau ada yang nak tanya mungkin boleh berhubung teruslah dengan Dr. Hajar ataupun boleh juga berhubung dengan saya. Okay, setakat mana yang saya tahu saya akan kongsikan lah. Okay, so jangan lupa isi link kehadiran yang terpampang di ruangan chat. So dengan itu kita akhiri, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada TS Dr. Hajar Jaafar di atas perkongsian yang saya kira penerangan yang sangat jelas. Okay. So mungkin kita akan bertemu lagi di masa akan datang untuk talk yang lain pula. So dengan itu saya akhiri program kita pada petang ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Terima kasih pihak PJI jemput saya. Sama-sama Dr. Hajar. Terima kasih semua atas kehadiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.